Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Bersama-sama kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk membudayakan ikhlas dalam pekerjaan. Kita sedar bahawa setiap pentadbiran dan pengurusan yang berkualiti dan cemerlang akan memerlukan kepada peraturan dan etika kerja yang khusus, kerana tanpanya sudah tentu warga kerja yang menjalankan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak sesuka hati tanpa mengikut peraturan dan undang-undang, sehingga boleh menyebabkan berlakunya pengkhianatan, pecah amanah, penyelewengan, salah guna kuasa dan lain-lain lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui bahawa ianya salah. Justru setiap orang, tidak kira mereka yang memegang jawatan dalam perkhidmatan awam maupun mereka yang bekerja dengan pihak swasta atau persendirian, hendaklah mematuhi peraturan dan mengamalkan etika kerja yang murni. Antara etika kerja yang penting bagi setiap warga kerja ialah bersifat ikhlas dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya orang yang ikhlas bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala akan menerima tanggungjawab dengan penuh keredaan dan akan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh bagi menyelesaikan setiap kerja dengan hasil yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sanaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katalah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang baik dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang ikhlas adalah orang yang bijaksana. Mereka bijak menggunakan masa dan waktu kerja secara produktif dan berkesan. Tidak melengah-lengahkan kerja yang diberikan dan tidak melakukan kerjanya secara sambil lewat atau asal siap saja. Bahkan mereka juga akan mengambil kesempatan. Bahkan mereka juga tidak akan mengambil kesempatan membazirkan masa kerja dengan banyak berbual kosong, ponteng kerja, datang lewat tetapi cepat hendak pulang dan sebagainya. Sebenarnya pekerjaan yang dilakukan itu juga merupakan suatu ibadah, dengan syarat ia dilakukan dengan niat yang ikhlas. Kerana kerja yang dilakukan tanpa keikhlasan hanyalah sia-sia dan tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan melainkan dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Riwayat Al-Nasai. Orang yang ikhlas dalam pekerjaannya tidak akan berkira dalam melaksanakan tugas dan tidak mengharapkan pujian atau ganjaran duniawi semata-mata. Orang yang ikhlas juga akan bersikap terbuka, suka membantu rakan sekerja. Bahkan mereka akan bersifat jujur dan amanah dalam pekerjaan mereka. Sifat jujur dan amanah itu sangat penting kerana sifat tersebut akan dapat memelihara diri seseorang itu daripada berbuat khianat, pilih kasih, hasad dengki, zalim, melakukan rasuah, penipuan dan penyelewengan dalam pekerjaan, menyalahgunakan kuasa dan kedudukan bagi kepentingan peribadi dan sebagainya. Keikhlasan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan dapat melahirkan sifat mahmudah, sentiasa sabar, tabah, berbudi bahasa, mempunyai daya ketahanan hati atau perasaan dalam menghadapi sebarang tekanan, desakan sekeliling, atau ketika mereka menerima sebarang kesulitan. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak akan terburu-buru membuat sesuatu keputusan, tidak mudah berputus asa, apatah lagi menggunakan bahasa kesat dan tingkah laku yang tidak senonoh. Sebaliknya, mereka akan sentiasa tenang menghadapi masalah, bersikap terbuka apabila mereka menerima kritikan, tidak cepat marah, malahan sentiasa pemaaf dan berhemah tinggi, bahkan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentulah golongan yang melakukan segala-galanya dengan ikhlas dan mengharapkan keridaan Allah sahajalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga kelak. Semoga negara di dunia ini menginginkan agar sistem perkhidmatan awamnya berfungsi
dengan sempurna dan lancar. Bahkan mengharapkan setiap warga kerjanya menghasilkan kesempurnaan dan kecemerlangan dalam tugas masing-masing. Apabila wawasan ini terlaksana, insya-Allah hasrat menjadikan sebuah negara yang berkemampuan tinggi dalam semua aspek perkhidmatan dan mampu menjana kehidupan rakyatnya yang lebih makmur, sejahtera dan harmoni akan tercapai. Marilah kita sama-sama berdoa semoga warga kerja perkhidmatan awam dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan dengan lebih baik dan efisien untuk meningkatkan lagi kualiti kerja ke arah kecemerlangan dunia dan ukhrawi. Mudah-mudahan semua warga kerja perkhidmatan awam dan seluruh rakyat serta penduduk negara ini mendapat taufik, hidayah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina stu'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya, mereka kekal di dalamnya. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menerapkan beberapa prinsip berikut bagi mencapai hasrat ini. Pertama, majikan hendaklah sentiasa mengingatkan kaki tangan supaya membetulkan niat untuk bekerja dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah mendidik diri sendiri supaya mengikhlaskan diri apabila memulakan sesuatu pekerjaan. Ketiga, para pendidik, ibu bapa, masyarakat sekalian hendaklah memainkan peranan dalam membimbing generasi agar mereka memelihara keikhlasan hati apabila melakukan setiap pekerjaan dan perbuatan yang diamanahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Surah Al-Jathiyah ayat ke-15. Allah